Nama saya Philip Nyaru, anak Nicholas Bunda. Umur saya 59 tahun dan saya bertugas sebagai pembantu penerbitan di bahagian penerbitan dasar negara. Saya mula masuk bertugas di Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, Jalan Masjid Kuching pada Ogos 1991 dan terus ditugaskan di cawangan Bahasa Iban di bahagian penerbitan dasar negara. Bermula dengan membuat terjemahan bahan-bahan berita dari bahasa Inggeris ke bahasa Iban untuk pengisian akhbar pemberita pada masa itu. Akhbar pemberita pada ketika itu merupakan satu-satunya sumber berita bertulis yang diterbitkan dalam bahasa Iban di seluruh negeri Sarawak. Selain itu, terbitan berkala lain dalam bahasa Iban yang diterbitkan oleh Jabatan Penerangan ialah makalah penerang rakyat di mana saya juga turut terlibat, tetapi makalah ini lebih merupakan penerangan mengenai dasar-dasar semasa yang baru dilaksanakan oleh kerajaan. Saya mula menulis untuk akhbar pemberita pada mulai tahun 1991 sehingga tamatnya keluarannya pada tahun 2018, itu selama 27 tahun. Pada awalnya, iaitu pada sekitar tahun 1990-an, sumber bahan-bahan berita untuk pemberita yang diterbitkan dalam bahasa Iban ini adalah dari bahagian akhbar dan hubungan Jabatan Penerangan sendiri, yang pada masa itu lebih dikenali sebagai Press and Liaison Division kalau tak silap saya lah. Ini bermakna bahan yang dikeluarkan dalam pemberita adalah berita semata-mata yang merupakan terjemahan dari versi Inggeris. Dari apa yang saya ketahui dari pegawai-pegawai penerangan terdahulu, ini agak berbeza dari apa yang dilakukan oleh penerbit akhbar pemberita pada tahun 1960-an, 1970-an dan 1980-an. Sebab pada masa itu, pegawai dari cawangan Iban itu sendiri yang keluar ke lapangan mencari atau mendapatkan bahan berita. Mulai sekitar tahun 1996, barulah saya sendiri mulai keluar ke lapangan untuk mendapatkan bahan sampingan untuk dimuatkan dalam pemberita. Ini merangkumi tugas mengambil gambar, menggunakan kamera SLR dan filem, dan untuk mencari bahan-bahan berita sosial, sejarah, peristiwa semasa dan hiburan. Sepanjang menulis pemberita, cabaran yang dihadapi ialah terutamanya dari segi masa, terutamanya mulai dari masa berita itu ditulis, disunting, direka letak, dicetak dan seterusnya diedarkan kepada pembacanya. Ini disebabkan pelbagai urutan kerja itu dilaksanakan pelbagai pihak yang di luar kawalan kita. Cabaran utamanya ialah mengelakkan bahan berita kita dari menjadi berita basi bila mana ianya sampai kepada pembacanya. Ini merupakan cabaran dalam menyampaikan berita bertulis berbentuk akhbar bahasa Iban kepada pembaca, terutamanya dari komuniti Iban di kawasan pendalaman dan hulu sungai di seluruh negeri Sarawak. Namun demikian, walaupun kandungan beritanya secara umumnya agak basi dan terlambat bila sampai kepada pembaca, keseronokannya pada mereka tetap ada. Contohnya, apabila iaitu pemberita pembaca dari kawasan A melihat gambar rumah panjangnya atau para penghuni rumah panjang mereka tertera dalam akhbar pemberita yang memuatkan berita lawatan menteri ke rumah panjang mereka sebulan atau 3 bulan yang lepas, disebabkan pengedaran akhbar lambat sampai kepada mereka, keseronokannya masih ada. Malah lampiran akhbar pemberita tersebut akan dengan bangganya mereka tampalkan ke dinding milik mereka. Jawapan saya ianya mungkin ya dan mungkin tidak. Saya jawab begitu sebab kalau dikira dari segi demi kelangsungan pembelajaran bahasa Iban untuk generasi sekarang dan generasi akan datang, ianya memang relevan. Disebabkan bahasa Iban sekarang sudah pun diajar sebagai subjek bahasa di sekolah-sekolah, malah ke peringkat sekolah menengah dan universiti sekalipun. Dan jelas sekali ianya perlu sebagai sumber bertulis dalam bahasa Iban, baik untuk sumber berita ataupun sumber rujukan untuk penulisan bahasa Iban. Saya katakan
ianya mungkin tidak relevan juga kerana dari segi sumber berita online masa kini, keperluan untuk mendapatkan berita dari satu bahasa tertentu itu tidak penting seperti dahulu. Kerana generasi zaman sekarang sudah dididik mempelajari pelbagai bahasa seperti bahasa Malaysia dan Inggeris. Lagipun generasi zaman sekarang hendakkan sesuatu itu dengan cepat dan pantas, jadi mereka akan dapatkan dari mana-mana sumber. Oleh sebab itu ianya boleh dianggap sebagai satu option saja. Saya merupakan penulis pemberita yang terakhir sehingga keluaran terakhirnya pada tahun 2018, dan saya akan bersara wajib pada suku ketiga tahun 2023 ini. Harapan saya masih mengharapkan akhbar Bahasa Iban ini masih boleh diterbitkan dalam bentuk hard copy sekurang-kurangnya untuk 10-15 tahun akan datang. Khasnya untuk pembaca pihak generasi terdahulu yang masih selesa membaca akhbar kertas berbanding skrin handphone. Dan saya berharap akan ada pegawai baru yang akan ditugaskan menggantikan tempat saya selepas saya bersara nanti untuk menggalas tugas sebagai penulis dan penterjemah Bahasa Iban untuk kelestarian cawangan ini di bahagian penerbitan dasar negara.